pihak pertubuhan telah menerima satu aduan, bukan satu aduan. Aduan ni kita terima lebih pada 170 aduan daripada ahli-ahli dan ejen di dalam sebuah syarikat dolar langsung yang dikenali sebagai nama ENF Essential Sdn Bhd mengenai salah guna kuasa pengurusan dan pengayaan-ayaan terhadap ahli-ahli yang telah berdaftar dengan mereka, ya. Sebanyak itu pihak pertubuhan telah menghantar, setelah kita menerima aduan-aduan ni, kita telah menghantar surat kepada pihak tersebut, syarikat tersebut untuk datang berbincang dengan kita lah, untuk bertemu dengan kita. Dan mungkin kita, sebenarnya kita pertubuhan adalah kita bertindak sebagai orang tengah di dalam masalah ini. Jadi kita telah menghantar surat kepada syarikat tersebut untuk hadir pejabat kita untuk menyelesaikan masalah inilah. Jadi kita akan kita akan kalau boleh bila syarikat tu bersetuju kalau untuk datang, kita akan buat pertemuan dia dengan ahli-ahli yang mengadukan ini lah. Tapi setelah tempoh yang diberi, iaitu tempoh 14 hari kita bagi kepada syarikat tersebut, tidak ada apa-apa respon. Jadi kita cuba menghubungi dia pun, syarikat dia tak berjawab. Dan yang boleh, dan syarikat tidur itu pun telah ditutup yang dapat kita, apa yang kita dalam siasatan kita lah. Jadi sehubungan itu kita telah berbincang balik dengan para pengadu. Jadi kita dah aduan ni melibatkan kos bernilai hampir jutaan ringgit. Jadi ahli-ahli pun yang mengadu pun lebih daripada 100 orang. Jadi ini yang dah ada dalam aduan ini kita, yang belum ada aduan lagi masih ramai di luar. Jadi kalau boleh kita tak nak benda-benda ini orang kata berterusan. Dan ada lagi orang-orang yang dikatakan dalam arti kata lain, dia kata ditipu oleh orang kata syarikat ini, ya. Jadi untuk hari ini, untuk aduan hari ini, insya-Allah kalau kita akan bawa aduan-aduan ini kepada pihak-pihak yang terlibat lah, seperti kebahagiaan penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, dan juga bahagian dolar langsung ke Lembaga Hasil Dalam Negeri, dan juga ke Tribunal Tuntutan Pengguna bagi mendapat untuk membuat tindakan terhadap kes inilah. Jadi untuk aduan lanjut, untuk keterangan lanjut mengenai kes ini, jadi hari ini kita jemput bersama pengadu-pengadu untuk memberi keterangan lebih lanjut tentang kes ini, agar mereka supaya agar mereka dapat menuntut hak-hak mereka. Jadi kita serahkan jasanya untuk para pengadu untuk membuat sikit aduan. Serah pada Encik Ju. Okey, berikut adalah isu-isu yang saya nak berkongsi di sini tentang bila kita berurus niaga dengan company ENF yang tak bertanggungjawab dan tak jujur. Okey, masalah dia first ialah logistik, masalah dia. So pelanggan-pelanggan akan tunggu, mereka selalu kena tunggu berbulan-bulan untuk baru dapat produk mereka. Dan lagipun bila produk yang mereka pesan, company sell pun tak complete. Okey, ataupun dalam keadaan produk mereka receive ialah telah bocor ke, leaking ke, banyak masalah macam ni. Dan ada lagi ialah dan mereka company selalu kata disebabkan Korea company punya pekerja kena COVID. Dah banyak bulan lah mereka alasan macam ni. Dan sistem mereka kita pun terdapat memang tak dapat support company punya sales. Maksud dia dalam kiraan ini bonus dia tak clear. Dan kebanyakan ini pelanggan bila dapat produk dengan tak ada invoice. Invoice ada pun tidak clear juga. Okey. Dan terdapat sekali dalam Zoom meeting bila bos dia dengan ahli-ahli company, saya ternampak ada banyak ahli pun dalam 2-3 bulan pun masih tak dapat produk lagi. Okey. Dan company ini saya pun telah diterminate oleh company ini dengan tak ada apa-apa alasan. Okey, tak ada apa company punya beritahu. Okey. So saya rasa ini company ialah pertama saya jumpa company yang memang tak bertanggungjawab dan tak jujur, dan memang tak hormat
garis panduan Malaysia, pengguna Malaysia. Saya harap pihak berkuasa mesti kena ambil tindakan untuk macam mana kata, jangan bagi company ini rosakkan pasaran Malaysia macam ni. Okey, selamat pagi ya. Nama saya Lim Chai Seng. Saya join ENF Essential Sdn Bhd sejak Mei 2021. Saya dengan partner saya Daniel Tay, Xiao Long, lagipun kami punya tim bawa banyak bisnes untuk ini ENF ini company. Tetapi kami punya commission sebanyak 120,000 lebih. Dia account release, tapi dia company tak mau bagi ini commission. Ini memang dia syarikat penipu. Jadi tujuan hari ini saya datang sini, saya nak meminta pihak-pihak yang berkenaan tolong ambil balik komisen kami. Yang tujuan kedua, saya datang sini, saya tidak mau lagi ada mangsa yang lain terlibat dalam penipuan ini. Maka saya bersuara hari ini, saya amat kecewa dan marah kepada tindakan syarikat ini. Ini memang penipu syarikat. Terima kasih ya. Selamat pagi, nama saya Sena. Saya orang Sabah. So saya punya masalah yang saya menghadapi masalah yang saya menghadapi ialah itu barang yang dipesan tidak sama dengan yang kita terima. So sama itu mereka kasih itu reportkan pun palsu. Tidak sama dengan itu mereka show itu sertifikat pun tidak sama. So kita minta itu refund pun sampai sekarang pun tidak dapatlah. So mereka banyak itu alasan tidak mau bagi, tidak mau kasih kita punya itu refund. Inilah barang yang kita terima, tapi di dalam tidak sama dengan itu barang, itu kotak tidak sama. Ini ialah dia punya terkait ialah kok, tapi ini luar jalan lain. Ini yang kita terima. Sepatutnya produk ialah INC, tapi dia hantar kepada pelanggan ialah Ionic Nano Go. Actually it's a different. Itu report yang palsu punya. Kita ada file di Lazada kan ada sama dengan punya produk. Dan produk Go ini belum di-announce daripada company lagi. That's why kita pun tak tahu apa kandungan dalam tu. So dia boleh hantar kepada pelanggan macam ni. Maksudnya macam pelanggan order A, dia bagi B. Ya. Untuk makluman para media juga, sebenarnya pengaduan ini telah pun membuat laporan polis berkenaan dengan ini. Jadi sebab kita sudah mereka pun sudah kita compile semua aduan yang ada di sini. Inilah aduan yang kita telah compile lah. Banyak di dunia ni.
Dan ini adalah aduan polis yang mereka telah buat lah. Ini aduan polis yang mereka telah buat. Okey. Dan ini adalah ini kita akan maklumat ini kita akan serahkan kepada bahagian penguatkuasaan Kementerian Perdagangan dalam negeri dan wang pengguna lah. Jadi kita mohon kita akan serah ini pada mereka untuk buat siasatan dan juga ke bahagian tribunal tentang pengguna lah, agar program agar apa yang diorang adu ni diorang akan dapat pembelaan yang sewajarnya lah. Jadi pihak pertubuhan berharap masyarakat pengguna luar dapat membuat aduan dan melaporkan kepada pertubuhan sekiranya kes-kes sedemikian berlaku kepada mereka lah, dan kita berharap mereka dapat hadir untuk mendapat keadilan sepatutnya lah. Jadi pada mereka di luar yang ingin membuat pengaduan dan yang berkaitan dengan kes atau apa juga kes yang melibatkan dengan tuntutan pengguna, mereka sebagai pengguna, kita harap datang ke pejabat kita ataupun boleh menghubungi ke pejabat kita di nombor telefon 03-4288-9303, dapat berhubung dengan Puan Salina, atau boleh menghubungi saya sendiri, Datuk Syida, di talian saya 011-6392-6894. Kita harap pengguna-pengguna di luar lebih berhati-hati dengan kes-kes sebegini. So, sekarang ni memang berluasa kes-kes penipuan atau dengan arti kata lain scammer ni. Jadi kita harap pengguna-pengguna lebih peka dengan apa yang orang kata apa yang terjadi di luar. Ya, sekarang ni kes penipuan terlalu banyak. Bukan saja kes-kes yang berkenaan dengan ni. Even apa orang kata baru ni kita ada buat satu program dengan para usahawan luar bandar IKS. Mereka sendiri pun ditipu. Jadi apatah lagi yang kita berada di bandar ni, orang sekarang ni mempunyai apa orang kata ada yang kata yang beyond lebih tu, yang kata ni yang untuk menipu. Dia orang memang mereka peranti berbagai-bagai. Jadi kita harap masyarakat luar tolong peka dengan masalah-masalah ini. Jika segala berlaku, semacam saya kata tadi, datanglah ke pejabat pertubuhan kita, insya-Allah kita akan jumpa mendapatkan keadilan kepada mereka. Okey, terima kasih bagi Pak Guna. Dan ada apa lagi aduan yang ada kes yang lagi berat daripada Selamat pagi, saya Cik Loh, saya berasal daripada Kelang. Saya juga salah satu pengedar daripada ENF. Dan pada bulan 7 kita ada menempah beberapa package ENF yang besar, iaitu lebih kurang beberapa botol. Tetapi hasil yang kita dapat ialah semua botol yang kita dapat ialah tiada stiker. Selepas itu pada awal bulan 9 mereka telah mengemukakan satu notis di lamaran website bahawa botol yang tiada stiker itu ialah palsu. Oleh kerana itu kita telah berhubung dengan pihak HQ. Mereka telah menyatakan jikalau anda ada invoice dan ada bukti, kita boleh menampar balik stiker-stiker tersebut. Tetapi apabila barang yang kita hantar balik ke sana, bos mereka, CEO mereka, nama dia Mr. Todd, mereka menyatakan produk kita adalah produk palsu dan tidak boleh ditukar balik. So kami menghadapi masalah ini dan kami mengalami kerugian lebih kurang RM109,000 kerana satu botol ialah berharga RM155 dan kita ada lebih kurang 900 botol ke dalam. So saya harap kita sebagai rakyat Malaysia dapat dilindungi oleh undang-undang Malaysia dan saya harap pihak berkuasa boleh membuat sesuatu untuk menyelamatkan kami. Terima kasih. Stiker tu hologram? Stiker dia ni. Hologram lah? Yes. So dia datang ni dia macam ni. Dia datang tak ada tak ada hologram ni. Hologram. So saya dapat yang tak ada hologram. So saya cakap dengan dia, saya nak tukar kepada dia dan saya ada invoice dan saya ada semua bukti penghantaran, tetapi apa yang mereka kata, oh anda belinya sudah palsu. Padahal barang you yang jual, bukan saya yang jual. Betul tak? Macam mana nak you cakap buktikan palsu? So apa yang kita boleh buat? Kita tak boleh buat apa-apa. Oleh kerana itu kita harap Datuk Syida sendiri boleh tolong kita mendapat balik kita punya kerugian. Purchase semua made through your official website? Yes. Kita semua ada bukti, kita ada kita ada apa? Kita ada black white, kita ada invoice, semua ada. Ini adalah dia punya informasi. Selain daripada itu,
Selain daripada itu, kita juga telah mendapat target iaitu sebanyak 11 biji tablet yang harus dibagi oleh pihak company sejak bulan 6 sampai sekarang. Tapi sampai hari ini satu biji pun kita tak mendapat lagi. So kita telah mengumpulkan banyak email kepada mereka langsung tidak pedulikan kita. Itulah masalah kita hadapi. Ini bukan apa ya? Ini ialah INC Copper, bukan bakuat. Ini cuma selamat. Untuk COVID-19. Mahal 190 satu botol. 155. 155 untuk apa? Ini untuk protect COVID. Itu Untuk sanitizer. protect COVID. Oh, okey okey. Untuk menghindari COVID. Ini adalah salah satu ionic nano copper punya kita panggil solution. Solution ni jikalau anda menggunakan satu titik campur dengan air dan dikeluarkan menggunakan diffuser tersebut, okey, dia akan mengeluarkan isu copper, asas-asas yang bercopper untuk membunuh virus-virus tersebut yang ada di sekeliling kita. So setelah kita menggunakan produk ni, kami memang menjadi selamat. Tetapi unfortunately kita punya HQ dia tidak menggunakan jalan betul. Dia mengeluarkan notis tanpa berhubung dengan member, menghantar produk yang tidak sama yang kita tempah. Itu yang masa-masa kita berlaku. So saya punya group ada lebih kurang berjuta ringgit, tapi mereka kebanyakannya tidak dapat barang yang apa yang mereka perlukan. Ini berlaku sudah berapa lama? Sudah sejak bulan 5. Dia punya operasi you start dealing with this Bulan 6 kita start. Masa yang macam MCO. Pada masa MCO, yes. Susah. So kita hanya bertemu dalam Zoom saja. Oh, okey. Dia meletup dalam company ni dalam 3 bulan 4 bulan macam ni. Sebab dia produk ini memang meletup, semua orang semua nak produk macam ni untuk protect COVID. That's why ini CEO memang dia orang yang tak betul lah. So mungkin dia belakang dah cari lain yang supplier ke apa. So dia bagi kita punya produk semua yang tak sama. Dan berkesempatan lah pada Ya. Dan itu produk semua yang dia beri semua belum announce lagi. Dan kita pun tak berani guna lah macam ni. ini produk dikira KPM tu. KKM. Bukan. Jadi produk tidak dikira This is KKM. a no need KKM Sebab because ini adalah under food grade. food grade. Food grade. Bukan dimakan, dikonsume. Ya, Ya. Pasal dia sekarang very kreatif. Sekarang produk dia letak under beauty product. Healthy product. Not under medication buat dia saya. Yes. Beauty product. Itu ada nak cakap lagi? Selamat pagi. Saya nama Lim Kim Wan dari datang dari Johor. Okey. Sebab saya nak bagi semua rakyat Malaysia tahu ENF company ini yang betul-betul menipu. Sebab saya pakai sebelum kita nak berikan produk ini ENF iDefender INC 60K ini. So after kita sudah order, tengok dia datang made invoice, semua sudah tulis iDefender Go, semua tulis. Datangnya ini produk. Lepas tu saya cakap saya tak order ini barang. Macam mana boleh return? Oh ini memang dia datang ini macam. Tapi saya try pakai, saya hisapkan asap ini, saya pening. Saya tak boleh terima. Semua member tak boleh terima. So bagi dia tahu, dia cakap oh sudah tukar ini. Lepas tu datang lagi satu, langsung pun tak sama ini. Tengok dia punya packaging, dia punya package. Tengok, langsung tak sama. Okey. Lagi saya nak harapkan semua yang member ENF punya, sebab kita pakai produk bagus, kita sharing dengan kawan-kawan semua. Lepas tu kita ENF ada bagi commission bonus. Tapi bulan 6 sampai bulan 7 saya sudah dapat commission 1 sen pun tak dapat angkat. Sampai bulan 8 9 dia blokkan akaun saya. Bagi satu email, dia kata Lim Kim Wan bulan 9 hari bulan 10 dekat
A-Bond Life punya Bradford sharing. Tapi ini memang saya tak ada buatkan sharing dekat A-Bond Life. Saya cakap dengan company. Sebab ini Steve Libo, yang ini CEO dia. Saya tanya, saya bila sharing? Dia cakap, oh tak apa, saya bagikan tak apa. Saya cakap, ini kalau dia tak bagi commission, saya memang bagi report. Oh jangan. Dia bagi commission. Dia panggil tunggu sampai bulan 10, sampai bulan akhir malam saya lagi sign. Dia cakap sampai dia cakap, oh sudah masuk, tapi tak ada nampak. Memang ini company ini bos yang betul-betul menipu punya orang. You kata you sharing mana? Sharing dalam portal lain? Sharing line dia Bradford, tapi dia company A-Bond Life. Ini saya memang tak bagi dia main Bradford buat sharing. Sebab yang kita pakai ini barang memang sudah baiknya. So ini saya nak bagi semua rakyat tahu, ini company betul-betul ada tipunya. Bukan saya satu orang, sudah banyak orang pun kena. Saya baru datang Johor. Saya nak bagi semua rakyat tahu ni. Okay, thank you. Kebanyakan ahli-ahli mereka dah buat withdraw, okay, tapi sistem dia sudah tunjuk okay, accept, tapi duit tak pergi bank. Banyak case macam ni. Dia nak jadi member, dia have to pay a certain amount of money, or you have to place order. Just purchase a product package and we straight away already be a agent already. So dia tak paksa you nak buat ke tak buat, tapi kita buat sharing. Bila ada sales, dia ada satu kiraan untuk bagi kita bonus lah. Tetapi dalam sistem dia memang tak boleh support dia punya sales sekarang, sebab more than 10 juta dia punya sales. So dia punya sistem memang tak dapat support. So kita ada pengalaman macam support dia punya kiraan, macam dia punya sistem punya dia punya tahap tak dapat support dia punya sales. So dia tak boleh buat kiraan dengan teliti. Mungkin dia kena high end punya sistem. Maksud saya macam ni. So dalam sistem itu ada banyak perkara kita nampak lain macam saja, dia punya kiraan semua tak tepat. So sebab dia sudah jalan, ahli sudah banyak, dia dah susah nak upgrade sistem dia tau. Dia tak susah nak upgrade. That's why 2-3 bulan punya orang tak dapat produk, semua tak dapat, tak boleh buat apa. Dan dia orang pun tak tahu ada apa cara macam inilah, boleh buat aduan ke apa. So saya harap yang dalam company itu lain ahli kalau dapat tahu ini sidang, boleh call lah hotline, cari Datuk Sidang untuk buat aduan. Produk ni buatan mana? Malaysia. Oh, kat sini. Buatan Malaysia. China ke mana? No, Malaysia. Banyak orang pandai Malaysia ni. At least Kuala datang sini take advantage. He the one who did it. Dan bukan dia buat marketing of a local product, tapi dia punya produk made locally. Sepatutnya saya geram je lah apa, dia Malaysia punya pasaran, buat company dia buat duit, tetapi dia langsung tak hormat kita punya garis panduan, Malaysia punya garis panduan. Dia tengok dia suka-suka dia buat. Dalam company punya term and condition tak teliti, tak clear tau. Dia suka-suka dia tukar dia punya term and condition. Kilang ni sepatutnya di mana ini? KL. Cai. Apa? KL kat mana? Negara Tiga dan Kepung. Tepung. Satu tahu. Tak ada. Saya ingat dalam company ni sekarang ada ENF. Kalau tak silap, ahli dia sudah dekat 15,000. Wow. Semua orang takut COVID punya besar. Dalam 3-4 bulan saja tau. Kita mati. Dan saya percaya 80% punya ahli semua ada facing masalah. Semua tak tahu nak buat apa tu. Mereka berjanjikan komisen yang banyak kot. So, bukan commission dia bukan janji mesti semua ini company jalan langsung. Dia ada satu marketing plan. So marketing plan dia tak buka, semua duit dia tak bayar.
Banyak orang sudah qualified tapi duit itu susah nak claim. Macam ni. Macam saya bilang kau inilah akaun itu INF akaun saya memang sudah ada lebih kurang 120,000 campur itu Black Diamond dia mega bonus 40,000. Tapi bila saya nak withdraw pergi bank, dia company punya account sana dia release, dia show release, tapi dia punya wang tak mau kasih saya punya bank. Inilah, ini sudah penipu lah kan. Dia sudah buat withdraw. Sistem sudah release, tapi dia wang dia tak mau pergi saya punya bank. Ini sudah penipu lah. Ini betul-betul syarikat penipu. Lagipun banyak masalah dia pun ada. Banyak orang pun kena. Kita Malaysian. Jadi sampai sekarang you punya isu, you punya commission tak dapat. Bukan you punya consumer tak dapat barang. Semua orang ini isu semua orang kena. Saya dia kumpulan saya tim pun ada 5,000 lebih orang tahu. Banyak orang pun menghadapi masalah banyak. Tetap saja rambut tegak. 5,000 orang. 3 bulan lebih saja. Pasal orang semua ini produk memerlukan ini produk lah. Sebab boleh membantu orang pun timbang ini dengan case. Kita sini yang mewakili lain ahli-ahli ya. Lagi kumpulan saya bawa dia banyak komplain produk datang tak ada sama. Nanti order satu paket besar 5,000, dia datang 20 botol dalam setengah punya cair saja. Itu banyak masalah. Memang banyak masalah. Order 1 bulan, 2 bulan dia masih pending. Itu barang pun tak ada hantar. Banyak. Tapi ada banyak orang dia tak keluar lah. Sampai saya punya kawan pun kena COVID sudah pun barang pun boleh sampai. Saya punya kawan salah satu member lah, dia order ini produk 5,000. 5,000 botol. 5,000 ini package. 40 botol lah. Dia tunggu sampai 1 bulan lama dia hantar pergi sana. Tapi itu Korea service tidak begitu lama punya. 1 minggu pun boleh sampai punya. Tapi dia mau hampir 1 bulan lebih pun belum dapat itu produk. Sampai dia kena COVID. Macam excuse lah, kena Korea, barang kena Korea. Dia selalu kata Korea company pekerja kena COVID. Tapi saya pun kena. lepas tu kita bising kalau dia hantar pergi sana, tapi barangnya pun kekurangan itu ml, kurang tidak sama dengan itu Volume lah, dia punya volume. kita pun minta refund lah, tapi sampai sekarang pun belum Dan dapat. sepatutnya dia yang baru keluar punya produk, kita dah lab test lah. Memang tak ada kesan tu. Tapi dia boleh buat macam ni. Macam mana tu dia? Okey, sebenarnya pihak pertubuhan memang berpandang serius lah berkenaan dengan kes ini. Jadi kita harap dan saya menyuruh jugalah kepada pihak-pihak jabatan yang berkaitan juga mengambil serius tentang kes ini sebab ini dah melibatkan orang kata masyarakat Malaysia dan hak pengguna. Jadi sebenarnya macam saya cakap tadi, kita akan hantar laporan ini kepada bahagian penguatkuasa Kementerian Pengguna Hak Luar Negeri dalam minggu ini juga, dan juga jabatan-jabatan lain seperti Tebutan Pengguna juga bahagian jualan langsung. Jadi kita harap jabatan ini boleh mengambil tindakan secepat mungkin dan para pengguna dan para pengadu ini mendapat pembelaan yang sewajarnya dengan cepat. Jadi saya minta juga para media untuk lebih mewar-warkan benda ini kepada masyarakat luar agar mereka pun tidak terlibat ataupun tidak melibatkan diri dalam kes ini. Jadi ini harapan kita sebagai pengguna lah. Jadi saya kes ini memang kes yang yang agak serius lah, memang serius sangatlah bagi kami ya. Jadi kita harap benda perkara ini tidak akan berlaku lagi pada masa akan datang. Itu sajalah. Contohnya ada lesen. Ada, hijau lesen. Ada je lesen pun. Tetapi dia tidak mematuhi kata-kata hijau lesen.
buat macam scam. Memang kita ada dia punya detail semua. Kita ada dia orang punya, ini dia punya pada saya kat dia orang. Yang kita ada. Dan session dia orang. Okey, dan ini Macam nasi pasal kulit, mati pasal dia kan. ialah. Wah. Ini okey. Ini dia orang punya ini saya jual langsung ya. Ada lesen tapi scam. Yes, ini yang kita jadi hairan juga ni. Kekuatannya macam scam. Tapi dia ada license. Ada license. Nak, ini dia orang punya ni lah. Nak tunjuk juga tu dia orang punya founder. Oh, founder juga. Tapi semua ada colour. Ni ada colour, ni ada colour. Ini bos Ini ni penipu kuat. Orang putih. Orang putih. Dia tutup. American. Nak buat itu yang kita. Ini surat daripada Persatuan Pertubuhan mohon dia orang hadir. Kita dah hantar pada dia orang. Ini ada pertubuhan mohon sedang kita terima aduan. Ini surat yang kita hantar pada mereka lah. Oh, dia kena show cause lah. Ya. Kita dah hantar kat dia orang semua untuk dia panggil dia orang datang. Dan juga email lah kita dah hantar dia orang tapi dia tak ada respon. Jadi kita terpaksa lah panggil buat media jugalah untuk orang kepada luar sebab dia tak nak datang berbincang. Jadi kita ambil gerakan ini lah untuk buat sidang media lah. Ada datang apa? Okay. Okay, good morning everyone. Okay, my name is Kelvin. Saya orang Johor lah. Okay, saya join itu ENF pada bulan 6. Okay, masalah yang pertama. Okay, saya join bulan 6. Tapi saya receive kontrak pada bulan 7. Selama 1 bulan. So, ini problem lah. Saya akan bagi itu leader tahu lah. Tapi saya itu member saya yang kata masuk lah. Bersama mereka tunggu itu kontrak selama 1 bulan atau 2 bulan. Ini problem yang pertama. Problem yang kedua, pada bulan 9 my account lah, saya sudah terminate without any reason. The GM ENF meter dia panggil saya tahu want to sign the contract, immediate agreement. We cannot acceptable the contract. So many members also face this problem, not only one. Okay, so this problem I call the customer service. They don't want to reply. They ignore our feedback. Okay, and the problem yang ketiga, the company have come out announcement notice lah, said that if the product you not receive within the 2 and 3 days, you can grant back the shipping fee. But this notice is coming out. Many customers wait along 1 month and 2 months just receive the product. But when they receive product, the product is different. So my customer and the member ask for refund, but the company no give any response to us. So this is the main problem lah. So it's hard to maintain to do this business. Yeah. So is the product you can see the product when the customer member see the product is like this. So it's a very serious thing. So this problem the company don't want to face. So we need to guarantee the product to the member. So this loss will we need to burden the loss. Yeah. So this is a very serious thing for this company. Yeah. So initially the product is a good product. It's a good product. Ini produk memang ada dengan banyak punya medical report dah. Bukan cakap saja. That's why dia menutup. Sebab sekarang this product is a need. Dia bukan health product. Tapi sekarang produk ni dia bukan produk yang sepatutnya dah. Dia dah tukar produk ni. Ya. Kita kena tahu dulu. Dulu dia ialah iDefender INC. Sekarang dia sudah tukar ke iDefender Go. Tanpa menghubungi atau tanpa membuat notis kepada semua member. Ahli-ahli. Pakai tam dia hantarnya ni. Ya. Dia bagi macam ni saja. Sertifikat yang palsu. Saya betul mereka juga mengemukakan sertifikat yang palsu. Nah,
ini kita Oh, tak. berjumpa di dalam Lazada lah. Sebenarnya boleh brand lain. Tapi dia guna orang punya sertifikat. Kita dapat itu. 可以大声一点吗？给他们听到。拿起来给他看，啊两只手握着。 ，certificate palsu lah ni. Dia guna orang punya sertifikat lah. Dia editkan sertifikat orang lain lah. Dia guna orang punya Ya, ya. orang kita sama ke? Tak tahu. Oh. Ya, mereka sendiri pun tidak tahu macam mana. Takut kalau dia guna, takut orang lain owner tahu, owner boleh sama. Ya, Ya, ya. memang. Sebab ini ialah yang owner yang betul punya dia punya nama, tapi masa mereka pakai INF tapi hide sudah. Tiada orang punya company punya nama. Ini kalau original. Ya. Ini yang original, ini tiada dia punya nama. Sudah hide sudah. Nama itu recently pun dia punya itu tabungannya ataupun hide orang punya tabungan. Ini dia masih ada kan, dan ini ada dia punya nama, dia hide sudah. 你指证店家来。 Dia ni memang start out scammer ataupun benda ni terjadi selepas dia ada masalah. You what do you think? Kalau dia scammer, produk tu memang produk air kosong kan? Betul. Kan? Tapi dia came out with a good product. But halfway dia ada problem. Because they cannot meet the demand. So dia beyond expectation lah. Dia ingat dia boleh jual 2 lori. Sekarang demand lah 40 lori. Kan? So dia caught in between lah. Atau macam mana? What do you think? Ini lebih kepada apa yang kita terima daripada pandangan pengadu-pengadu ini bagi pihak kita. Conclusion bila kita buat dia orang ni lebih kepada penganiayaan. Jadi kalau kata macam scammer, dia orang terus hilang, dia orang tak ngurus masa dia orang penat, itu boleh dikatakan penipuan. Jadi lebih dia orang ni macam kalau orang kata tadi, dia orang tak mampu untuk orang kata cover apa yang Demand. demand tu. Jadi dia orang akan mula orang kata ambil jalan-jalan lain supaya apa yang dia orang rasa benda ni tak dapat orang kata dihidup orang kata inilah oleh dia punya ahli-ahli ni. Dia cuba juga untuk selesaikan masalah dia, tetapi benda tu tak orang kata tak sepatut apa yang dijanjikan kepada mereka. Jadi saya rasa lebih kepada penganiayaan lah kan. Jadi kalau kata kalau macam kat duit everything apa sebenarnya commission tak dibayar apa semua tu, mungkin saya rasa macam saya kata tadi lah, dia mungkin tak dapat nak cover apa yang ni lah. Jadi itu conclusion yang bisa kita buat lah. Kalau kata penipuan scammer tu dia tak sampai ke tahap tu lagi lah. Pada apa yang kita terima sekarang ni, saya rasa itu pandangan saya lah. Betul setuju? Ya. Ya. Sayang lah. Tapi bagi kita dengan pengalaman saya lah, saya rasa ini American dia memang orang minda yang tak betul. Sebab minda yang tak betul. Orang yang bukan juzur. Sebab dari Malaysia dia dapatkan produk yang hebat macam ni, dia tak tolong orang. Tapi dia buat yang kerja yang gila-gila yang kita tak boleh accept. Ya, orang order A dia bagi B. Mana boleh macam ni? Dan the logistic, you have to wait until 2 month, 3 month then you get your product. This is tak logic mah. Bukan, mungkin dia kata kalau company ni baru mula dalam sebulan macam ni, it's okay. But no, until now is the same. Selalu bagi alasan kata Korea company pekerja kena COVID. Mana ada macam ni? Betul tak? That's why sekarang dia punya INC bukan ambil daripada yang the first supplier. Dia sudah cari line supplier untuk buat. Dan kita pun sudah pergi lab. Memang kita ada proof lah. Kalau tidak kita tak berani duduk sini tuntut macam ni. Kita dah ada proof produk itu memang air saja lah. Bukan yang first batch punya betul-betul professional punya INC lah. So saya rasa ini dia sudah memang memainkan
rule and regulation Malaysia, pengguna Malaysia lah. Dia tak hormat langsung lah. So saya harap pihak berkuasa kena ambil tindakan kepada company yang tak jujur macam ni. Secepat mungkin lah. Ya. Minta secepat mungkin. Pasal sekarang tiap-tiap hari dia lagi buat itu Zoom lah. Zoom meeting yang bagi orang mari beli barang setiap hari. Hari-hari ada Zoom. Bahasa Inggeris sama Until bahasa now. Cina. And saya akan beri few nama, beberapa nama leader besar dalam company itu. Sebab dia orang memang tahu masalah banyak begitu, tetapi hari-hari dia orang buat Zoom juga. Ini few leader, dia punya nama saya mungkin akan hantar kepada Datuk Cida. Specialist dia punya GM Victor. Ini dia memang pakat dengan bos itulah. Dia memang sudah tahu banyak masalah. Kita ada banyak proof lah. Dia pernah pakai Zoom. Ya. Ni pilihan raya negeri Melaka pun dia mesti pandai pakai Zoom. Berkempen guna Zoom. Kalau dia hari-hari pakai Zoom, kami takut lagi banyak rakyat Malaysia yang tak tahu lagi kena tipu. Because they think this product if I take I can prevent, but it's not. Sekarang sudah tak sama. That's why ada banyak family sudah kena, whole family kena. Dia orang guna ni tau. Yalah. Tapi sudah dijangkit. Saya rasa ini sudah terlampau lah macam ni. This thing is like an insurance. Kalau you tak langgar, you tak tahu boleh claim tak claim. Insurance ni. Okay, you bukan polisi saja. Kalau you tak langgar orang, you tak kena langgar, you pun tak tahu ada tak ada insurance. Kan? Kecuali you buat kuat lah. Makan you sudah tahu kuat tak kuat. Kan? Okey, ada alasan lain? Okey, Tok. So bila nak bawa benda ni ke Kementerian Perdagangan? Okey, kita akan cuba secepat mungkin yang boleh dalam minggu ni, insya-Allah kita akan cuba. So kita akan menghubungi pengarah bahagian penguatkuasa dulu sebelum kita berjumpa dengan dia. Jadi kita akan terangkan dulu sebelum kita buat penyerahan kepada dia, kita akan hubungi dia dululah untuk buat janji dengan dia. Dan saya berharap yang ialah keadaan sekarang ni mungkin kita tak boleh hadir ramai kan untuk berjumpa dengan dia. Jadi kita sebelum masa kita nak hantar tu kita jemput jugalah beberapa orang pengadu. Jadi kita akan arrangekan. Jadi kita akan berjumpa dengan dia. InsyaAllah ada berjumpa dengan dia. Jadi kita harap dia dapat ambil tindakan yang secepat mungkin. Sebab kita ada maklumat dia tengah ubah lah nak pergi lain negara. Kita sudah ada maklumat. Oh, pindah operasi. Ya. Dia pandai lah. Okey. Ada apa? Okey. Saya ucap terima kasih banyak-banyaklah kepada semua pengadu. Jadi kita akan bawa kepada ni kepada Kementerian Pengguna Dalam Negeri bahagian penguatkuasaan. Ini dia orang boleh ambil tindakan yang cepat lah. So kalau boleh kita nak secepat mungkin hantar kepada bahagian jualan langsung untuk stop dia punya sijil. Kita akan buat dulu. Semua kita akan selesaikan dalam minggu ni jugalah. Saya ada program holiday di Bali this week ni. Jadi before Friday kita akan pastikan benda ni akan sampai kepada agensi-agensi atau jabatan yang berkaitan lah. Jadi nanti Mr. Jo boleh arrange lah berapa orang yang boleh hadir pada sana. Dan kita akan jemput media juga untuk bersama kita pada hari itu semasa penyerahan ini. Kita akan jemput juga media. Kita di mana? Di Putrajaya sendiri lah. Pusing dua. Jadi kita sebelum kita ini yang kita akan hantar pada diorang lah. Semua you punya ini kita sudah sampai. Jadi satu buku. Jadi aduan-aduan you all. Jadi perkara ni dah lengkap. Jadi saya akan minta untuk ni juga saya tengok ada resit-resit lain yang mungkin boleh kita guna pakai. Jadi kita akan tambahkan. Bayangkan ini kita punya ni, kita harap takkan agensi tak ambil lagi tindakan yang aduan yang banyak. Masih banyak. Yes, masih banyak lagi yang akan datang kepada kita. Jadi kita harap benda ni akan berselesai dan pihak pengguna kita sebagai pertubuhan akan cuba untuk bantu mendapatkan keadilan untuk you semua lah. Okay, thank you. Ya, thank you Datuk Seri. Thank you. Foto session.